Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah secara FB Live, kuliah yang dianjurkan oleh NGO Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG, iaitu untuk mensyarahkan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 ya. Mungkin boleh lihat di frame live ini ada diletakkan gambar kitab ini, iaitu yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa naf'i wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 39 berkaitan dengan Al-Firqatun Najiyah. Firqah maknanya pecahan ataupun golongan. Tapi pecahan daripada pecahan-pecahan umat Islam, kalau satu firqah, kalau dua firqatani, kalau banyak disebut firaq. Jadi dalam hadis Nabi SAW telah memberitahu bahawa umat Nabi SAW ini akan berpecah kepada 73 pecahan. Yang membimbangkan adalah kulluhum finnar. Semua daripada pecahan-pecahan itu masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu pecahan. Jadi tentulah kita yang menginginkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, menginginkan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tergolong di dalam golongan yang satu tadi, yang juga dikenali sebagai Al-Firqatun Najiyah. Firqah saya dah sebutkan tadi, iaitu pecahan ataupun golongan. Najiyah berarti yang selamat, iaitu terselamat daripada masuk ke dalam neraka. Cuba lihat ya, di muka surat 39. Al-Firqatun Najiyah maksudnya adalah golongan yang selamat. Dalam sekian banyak hadis telah dijelaskan bahawa umat Islam akan terpecah belah menjadi 3 aliran, di mana 72 aliran akan masuk ke neraka wal'iyadzubillah, dan satu aliran yang akan selamat. Inilah yang disebut sebagai Al-Firqatun Najiyah. Hadis-hadis tersebut antara lain, maknanya banyak riwayat hadis seumpama ini, tapi yang disebutkan ini ada beberapa hadis. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim dan lain-lain lagi ya. Dikeluarkan hadis ini oleh ramai ahli-ahli hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina aw isnataini wa sab'ina firqatan wan nasara mithla dhalika wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Ini hadis hasan sahih daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, telah berpecah golongan Yahudi itu kepada 71 atau 72, syakkum minar rawi.
perawi tak berapa pasti, 71 atau 72 lah, begitu pecahan orang Yahudi. Kemudian orang Nasara juga sama seperti orang Yahudi, berpecah kepada 71 atau 72. Sementara umat aku, iaitu umat Nabi SAW, akan berpecah kepada 73 pecahan. Dalam riwayat yang lain, an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millatan. Di sini digunakan istilah millah, kalau dalam riwayat yang sebelum ini digunakan istilah firqah. Wa inna hadhil millata sataftariku ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannati wa hiyal jama'atu. Daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang sebelum kamu daripada ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan, Yahudi dan Nasara. Dan umat ini, itu umat Nabi SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan yang akan masuk ke syurga, iaitulah golongan Al-Jamaah. Sebab itu kita lihat yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita telah lihat bagaimana istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lahir di kalangan sahabat Nabi sendiri, tetapi di kalangan sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang junior, yang ketika Nabi SAW dan sahabat yang lain berjuang mengangkat dakwah Islami, sahabat-sahabat ini masih merupakan golongan kanak-kanak. Jadi tapi mereka sahabat Nabi. Bila mereka telah dewasa, mereka menjadi alim, mereka melihat kepada perpecahan yang mula berlaku di kalangan umat Islam. Jadi nak membezakan antara umat Islam yang mengikut kepada jalan Nabi SAW, jalan yang sebenar, maka datanglah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalimah Al-Jamaah itu memang diriwayatkan daripada Nabi SAW sendiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ad-Darimi, Ahmad, Al-Hakim, yang mana menilainya sahih serta dipersetujui penilaian ini oleh Al-Imam Az-Zahabi. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Takhrijul Kasyaf menilai hadis tersebut sebagai hadis yang hasan. Mana ini hadis yang kuat, sama ada sahih ataupun hasan. Seterusnya, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil aftaraku ala 71 millatan wa taftariku ummati ala 73 millatan kulluha fin nari illa millatan wahidatan faqila lahu mal wahid ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ini pula hadis riwayat oleh Al-Imam Tirmizi, Al-Hakim, Al-Marwazi, Al-Ajurri, At-Taimi dan Al-Lalakai dalam Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Jadi hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel bercerai-berai, yakni berpecah belah menjadi 71 golongan. Dan umatku juga akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke neraka kecuali satu golongan. Lalu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, siapakah yang satu golongan tersebut? Lalu Nabi SAW menerangkan, golongan yang mengikuti ajaran yang dipegang teguh olehku dan para sahabatku. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Macam mana aku pegang hari ini dan sahabat-sahabat aku pegang, begitulah pegangan yang selamat tersebut. Maka itulah yang dikatakan sunnah, maknanya sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat, dan dalam riwayat yang satu lagi itu disebut wahya al-jamaah. Jadi kombinasi daripada riwayat-riwayat inilah kita boleh memahami makna daripada kalimah
ahlu sunnati, pengikut sunnah, yakni pengikut sunnah jalan Nabi SAW dan para sahabat, dan juga wal jamaah. Dan jamaah di sini boleh merujuk kepada kesepakatan para sahabat, merujuk juga kepada kesepakatan para ulama, ataupun merujuk kepada istilah dalam hadis yang lain as-sawadul a'zam, majoriti umat Islam. Jadi hadis tentang perpecahan umat di atas diriwayatkan dari banyak jalur para sahabat, dan beberapa ulama menilai hadis tersebut termasuk hadis yang mutawatir. Al-mutawatiru yufidul qat'a. Sesuatu perkhabaran yang sampai secara bilangan yang ramai, yang diistilahkan sebagai mutawatir, itu menghasilkan kepastian. Ataupun kita katakan al-mutawatiru yufidul yaqin, yufidul ilma. Perkhabaran yang sampai secara mutawatir itu membawa kepada keyakinan, kerana mustahil seramai itu semuanya tersilap, semuanya terlupa, mustahil. Kalau seorang dua, logik, munasabah. Tapi kalau sebegitu ramai yang meriwayatkan, itulah yang dikatakan hadis yang mutawatir. Yang mutawatir maknanya yakin, kita tidak ragu-ragu memang umat Nabi Muhammad SAW ini akan berpecah kepada 73, dan satu daripada 73 ini merupakan golongan yang selamat. Hadis-hadis di atas dan hadis-hadis yang serupa yang tidak kami sebutkan dapat menghantarkan kepada kita beberapa kesimpulan. Maknanya kalau nak disebutkan akan jadi panjang. Cukuplah disebut 3-4 hadis yang sudah membawa kepada keyakinan akan isi kandungannya. Pertama, bahawa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu kefahaman kita, poin yang pertama. Jadi, walaupun kita merasa sedih, merasa tidak berkenan dengan perpecahan yang berlaku, daripada sudut perpecahan itu tidak baik, tetapi daripada sudut yang lain, mana kita perlu pasrah juga, kerana ini telah diberitahu oleh Nabi SAW. Tentulah yang diberitahu oleh Nabi SAW pasti akan berlaku, walaupun kita tak suka daripada sudut ianya perpecahan, namun kita kena redha daripada sudut ianya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan telah diberitahu dari awal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan, maka hanya satu golongan yang akan selamat dan masuk ke dalam syurga. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama, pecah pada 73. Poin yang kedua, setelah berpecah kepada 73, satu golongan daripada 73 ini akan selamat, akan masuk ke dalam syurga. Baik. Sementara golongan yang lain tidak akan selamat dan akan masuk ke neraka. Poin yang ketiga, hadis di atas menjelaskan bahawa satu golongan yang selamat itu, atau dalam bahasa Arab disebut al-firqatun najiyah, golongan al-jamaah. Dalam riwayat tadi daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bila ditanya ataupun bila Nabi SAW memfokuskan kepada golongan yang masuk dalam syurga, Nabi SAW menyebut wahya al-jamaah. Kemudian dalam hadis yang lain disebut as-sawadul a'zam, iaitu bilangan jumhur muslimin. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebut ma'ana alai, golongan yang sebagaimana saya berada di atasnya dan sahabat-sahabat saya. Itulah yang dikatakan berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Yang mana di zaman kita memang berlaku kekeliruan. Sebahagian daripada saudara-saudara kita yang bersetuju dengan kita bahawa kita itu perlu berpegang dengan sunnah Nabi SAW, ikut pada sunnah Nabi dan para sahabat, mereka jadi keliru dan tergelincir di dalam memahami apakah makna sunnah Nabi. Sehingga ada yang menjadi begitu sempit hingga mereka mendakwa ikut sunnah Nabi SAW itu bererti kalau Nabi tak buat, maka kita jangan buat. Ini adalah kekeliruan yang sangat serius, kerana sunnah Nabi SAW tidak bermakna demikian. Sunnah Nabi SAW sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulama itu lebih luas lagi, bukan sahaja merangkumi apa yang Nabi buat, bahkan merangkumi juga apa yang Nabi SAW cakap, dan merangkumi juga perbuatan-perbuatan yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Bahkan secara meluas, sunnah Nabi SAW juga mencakupi apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, apa yang diijma'kan oleh umat, apa yang boleh didapati dengan jalan qiyas dan yang seumpamanya. Tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebahagian golongan yang atas nama memperjuangkan sunnah,
telah tergelincir di dalam kesilapan, menyempitkan apa yang diluaskan oleh agama, yang diluaskan oleh Allah dan Rasul. Baik. Para ulama menegaskan bahawa yang dimaksud dengan satu golongan yang selamat al-firqatun najiyah dalam hadis-hadis tersebut adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini ulama daripada generasi sahabat Nabi iaitu Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, surat Ali Imran ayat 106. Fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa ahlus sunnati wal jamaah wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum fa ahlul bid'ah wad dhalalah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika mentafsirkan firman Allah Taala yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam, dalam keadaan muram, sedih. Adapun orang yang wajahnya putih berseri ceria adalah pengikut ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam muram adalah pengikut kepada bid'ah dan juga kesesatan. Hati-hati golongan yang pada hari ini seolah-olah mereka champion perjuangan sunnah, seolah-olah mereka itu adalah orang yang paling kuat menentang bid'ah, tapi apabila kita timbang sikap dan pendirian mereka, terutamanya dalam bab akidah, mereka yang sebenarnya melakukan bid'ah, dan bid'ah dalam akidah ini tidak ada yang hasanah. Kerana apa? Kerana akidah ini adalah keyakinan dan juga keimanan. Bid'ah berarti perkara baharu. Kalaulah berlaku bid'ah di dalam akidah, berarti berlaku satu keimanan, keyakinan yang berbeza dengan akidah Nabi SAW. Kerana kalau sama dengan akidah Nabi SAW, tidak dinamakan bid'ah. Bid'ah kan benda baru. Jadi kalaulah akidah itu berbeza dengan akidah Nabi SAW, jelas ia tidak akan menjadi bid'ah yang hasanah. Ia adalah bid'ah yang sayyi'ah, buruk, dhalalah, sesat. Sekurang-kurang bid'ah dalam akidah ini membawa kepada dosa yang besar. Wajib orang itu bertaubat kembali kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah, dan sebahagian daripada bid'ah dalam akidah boleh membawa kepada kekufuran. Maknanya orang yang berkeyakinan dengan keyakinan dan bid'ah itu boleh jadi kafir, terkeluar dari Islam, dan wajib dia bertaubat masuk Islam semula. Jadi ini serius kadang-kadang orang tak tahu beza. Bila kita bincang isu-isu firqah ini, firaq ini, dia kata tak payah bincanglah, kita berlapang dada. Okey, berlapang dada itu kalau dalam perbezaan dalam perkara cabang, perkara furuq, perkara fiqh. Tapi kalau dalam perkara usul, perkara yang menjadi pegangan akidah, maka perbezaan itu perlu kita bertegas, kerana tidak mungkin kedua-duanya betul. Pasti salah satu wajib dijauhi. Baik. Tapi kalau dalam fiqh, maaf, dia beza bukan antara hak dan batil. Dalam fiqh, bila para mujtahid beristihad dan mereka berbeza pandangan, beza antara as-sawab wal khata', betul ataupun salah. Jadi dalam bab furuq, betul dapat 2 pahala, salah masih dapat 1 pahala. Tetapi kalau dalam bab akidah, betul alhamdulillah masuk dalam syurga, salah tempatnya di neraka. Na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi pernyataan sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di atas mengisyaratkan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang selamat di akhirat nanti. Dengan kehadiran mereka hadir dengan wajah yang putih berseri. Sedangkan aliran-aliran Ahlul Bid'ah akan menjadi golongan yang tidak selamat, wajah yang hitam muram. Selanjutnya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala juga berkata, فَأَمَّا الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ فَرِيقَيِ الرَّأْيِ وَالْحَدِيثِ دُونَ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ وَفُقَهَاءُ هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ وَقُرَّاؤُهُمْ وَمُحَدِّثُوهُمْ وَمُتَكَلِّمُو أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ kulluhum muttafiquna ala maqalatin wahidatin wa laysa bainahum fi makhtalafu fihi minha tadlilun wala tafsiqun wa hum al-firqatun najiyah. Adapun
golongan yang ketiga, yang ke-73. Kan pecah pada 73, 72 masuk neraka. Yang tu kita tak mau. Kita nak yang ke-73. Maknanya yang satu yang masuk syurga tu, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Ia terdiri dari dua kelompok, Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis. Kan di zaman mula-mula perkembangan mazhab di dalam Islam, ada school, ada mazhab yang emphasize lebih kepada ar-ra'yi, sementara ada school, ada mazhab yang emphasize lebih kepada teks, kepada hadis, ya. Tapi jangan kita keliru, jangan kita sangkakan madrasah Ahlul Ra'yi ini menolak hadis, ataupun madrasah Ahlul Hadis tidak guna ar-ra'yu, tidak gunakan rasional, tidak gunakan fikiran. Bimbanglah. Takut bila orang baca, oh ada dua mazhab. Satu mazhab ahli ra'yi, mereka tolak hadis. Satu lagi mazhab ahlul hadis, mereka tidak pakai pandangan, tak pakai rasional, tak pakai akal. Bukan. Perbezaan ini hanya pada emphasize, ya. Kedua-dua school ini, kedua-dua mazhab ini berpegang dengan hadis dan berpegang dengan ar-ra'yi, berpegang dengan akal, rasional. Tetapi madrasah ahlul ra'yi itu penekanannya lebih kepada ar-ra'yu. Sementara madrasah Ahlul Hadis emphasize-nya, penekanannya lebih kepada al-hadis. Jadi kedua-dua madrasah ini jelas menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-dua madrasah ini juga tidak mensia-siakan akal di dalam memahami teks Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Yang dikatakan walaisa wa duna may yashtari lahwal hadis. Bukan orang yang membeli yang sia-sia, maknanya yang tidak berlandaskan kepada ilmu. Ini sangat berlakulah, ya, di zaman kita ni. Jelas kita lihat ramai orang yang bercakap tanpa ilmu, ya. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok dalam Facebook, dalam ruangan komen, ibarat kata asal boleh komen, mentang-mentang ada ruangan untuk komen sesuka hati, tidak langsung berpaksikan kepada neraca ilmu. Jadi inilah percakapan yang sia-sia. Kadang dia dimaki hamunnya bila orang-orang yang alim, yang faqih menerangkan hukum hakam lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Ta'ala, lalu dimaki hamun, dicerca, di-troll dan sebagainya. Ini lahwal hadis, ya. Ini yang kita tidak mahu, sebab itu boleh menyebabkan kita itu dengan kejahilan tergelincir daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Para fuqaha, ahli fiqh, ahli qiraat, ya, pakar-pakar qiraat, demikian juga ahlul hadis. Hati-hati, ya, istilah ahlul hadis ni bukan yang cuba diselewengkan di zaman kita ini. Ini memang benar-benar ahlul hadis, memang pakar hadis daripada pelbagai mazhab, tetapi daripada sudut realitinya, kalau dalam akidah, majoriti ahlul hadis, akidah mereka di atas manhaj al-Asy'ariyah. Sementara dari sudut fiqh mereka, ya, ahlul hadis pelbagai mazhab, mereka pakar hadis. Jadi bukan mesti pakar hadis tu dia mazhab tertentu, tidak. Tetapi pakar hadis yang di zaman dahulu, mereka ada yang mazhab Asy'ari, ada barangkali mazhab Mu'tazilah, ya, lain-lain Qadariyah dan sebagainya. Tetapi majoriti pakar hadis adalah Asy'ariyah, ya, dari segi akidah. Tak salah kalau kita katakan dalam 90% daripada pakar-pakar hadis, kalau kita tengok manhaj akidah mereka adalah Asy'ariyah. Sementara kalau daripada sudut fiqh pun sama juga, ya, ahlul hadis dia bukan ada satu platform fiqh yang sama. Boleh jadi ahlul hadis daripada mazhab fiqh ini, ahlul hadis daripada mazhab fiqh yang sana. Tetapi tidak salah kalau dikatakan bahawa dalam 70% ahlul hadis, memang ahlul hadis yang sebenar lah, ya, pakar hadis yang sebenar, bukan yang menyamar, adalah 70% adalah bermazhab. Jadi sudah berlaku kekeliruan di zaman kita sekarang. Pertama, ada orang yang cuba nak menyamar, nak mengaku kononnya di ahlul hadis, padahal dia membawa pahaman tashbih dan juga tajsim. Mereka ini mengatakan polemik akidah antara ahlul hadis dan Asy'ariyah. Ini kan lucu. Apa yang nak dipolemikkan? 90% daripada ahlul hadis adalah Asy'ariyah. Kenapa pula ahlul hadis polemik dengan Asy'ariyah? Jadi dia cuba nak menyamar.
kononnya dialah ahlul hadis, dan oleh kerana pegangan dia berbeza dengan Asy'ariyah, lalu dibawa tajuk polemik akidah antara ahlul hadis dan juga Asy'ariyah. Ya, ataupun ada orang kata, Ustaz, saya dalam bab fiqh ni saya lebih selesa ikut ahlul hadis lah Ustaz. Saya tak berapa sangat nak ikut mazhab Syafi'i. Padahal 70% daripada ahlul hadis dari segi fiqh bermazhab Syafi'i. Jadi hati-hati ya, jangan terpedaya dengan golongan yang cuba menyamar sebagai ahlul hadis di zaman kita ini, padahal pegangan dia berbeza dengan majoriti ahlul hadis. Dalam akidah adalah Asy'ariyah dan dalam fiqh adalah bermazhab Syafi'i. Sehingga kan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memfatwakan sekiranya ada orang buat wasiat, dia katakanlah ni buku-buku ni, kata dia kitab-kitab saya ni saya wakafkan kepada ahlul hadis. Jadi nak bagi pada siapa? Jadi kata Imam Nawawi, melihatkan pada realiti dan fakta pada masa itu, kalau orang itu buat wasiat untuk memberikan kitab dia atau apa sajalah kepada ahlul hadis, maka hendaklah diberi kepada ulama-ulama fuqaha mazhab Syafi'i, kerana ramai sekali di kalangan ulama mazhab Syafi'i adalah ahlul hadis. Itu kita boleh pastikan sendiri dengan melihat satu persatu daripada ulama-ulama yang pakar dalam bidang hadis, akidahnya adalah Asy'ariyah, sementara fiqhnya adalah bermazhab Syafi'i. Dan para teolog, teolog di sini maksudnya ahlul kalam. Di zaman kita ni boleh pula orang memperli mengatakan ilmu kalam ini adalah punca kepada bala kepada umat Islam. Jadi kenyataan yang sweeping macam ini, yang ditakmim, diumumkan sebegini, tak bagus. Kerana ahlul kalam dalam sejarah Islam, ada yang ahlul kalam yang mazmum, yang terkeji, seperti ahlul kalam di kalangan puak Mu'tazilah, ya, golongan yang tergelincir daripada landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada ahlul kalam daripada ahlul haq, iaitu ulama-ulama Asy'ariyah yang menggunakan teknik hujah akli untuk mengalahkan kebatilan Mu'tazilah. Jadi kalau kita buat sweeping statement mengatakan ahlul kalam ni batil, ada terkeji dan sebagainya, ini adalah satu kezaliman kepada ahlul kalam yang sebenar. Tak bolehlah cakap macam itu. Kita pun misalnya tak suka sweeping statement. Misalnya kalau kita orang KL lah misalnya, dia kata, orang cakap orang KL ni jahat-jahat. Tak adalah semua orang KL jahat, ramai je orang KL yang baik misalnya. Ataupun orang Kelantan misalnya, orang Kelantan ni, diorang ni tangsub. Ya, mungkin ada yang Kelantan yang tangsub, tapi buat general statement macam itu kan menimbulkan rasa tak puas hati, sebab bukan semua orang begitu. Lebih-lebih lagi apabila telah dimenangi pertembungan hujah antara golongan Asy'ariyah dan Mu'tazilah, itu dimenangi oleh golongan Asy'ariyah, maka ilmu kalam yang terpuji itu yang menjadi ikutan umat Islam, bukan lagi ilmu kalam yang terkeji, yang terpengaruh dengan falsafah yang batil, itu sudah tenggelam. Jadi dalam keadaan ilmu kalam yang terpuji itu yang dipelajari oleh umat Islam, kita buat statement mengeji ilmu kalam, sedangkan para ulama yang mengarang, yang mengkritik ilmu kalam, yang memberi amaran kepada umat tentang ilmu kalam, mereka sendiri menggunakan ilmu kalam. Maknanya kita kena beza ilmu kalam yang mana yang mereka kritik dan ilmu kalam bagaimana yang mereka sendiri menggunakannya. Jadi hati-hati ya, kalau nak kritik biar jelas. Ilmu kalam yang macam ini yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah, yang membawa kepada menolak wahyu, yang ini tak sepatutnya digunakan. Tapi kalau ilmu kalam yang digunakan oleh golongan Asy'ariyah, yang mana menggabungkan antara wahyu dan juga rasional, antara dalil nakli dan akli, ilmu kalam yang menjadi benteng kepada umat, barulah kenyataan itu tidak akan menimbulkan keresahan. Ini kita dapat sweeping statement, menghentam ilmu kalam. Bila dihentam balik, barulah kita tu bagi alasan, saya tak maksudkan ilmu kalam yang itu. Cakap awal-awal. Kerana bila kamu pukul rata macam itu, sudah menimbulkan tuhmah kepada ulama-ulama ilmu kalam yang sebenar di kalangan orang jahil, menyangkakan bahawa mereka adalah orang yang sesat. Na'udzubillah min zalik. Dan lebih parah kalau kamu memang kamu sebenarnya menganggap Asy'ariyah ini sesat, tapi oleh kerana tidak mahu dihentam oleh majoriti umat Islam yang masih berpegang teguh dengan Asy'ariyah, lalu
dikritik, lalu kamu berpura-pura, oh saya tidak maksudkan Asy'ariyah dan sebagainya. Tapi yang kamu, kalau berpura-pura itu kita tak tahulah. Nahnu nahkumu ala zawahir wallahu yatawalla. Kita hanya berhukum dengan apa yang zahir, adapun Allah Ta'ala lah yang mengendalikan apa-apa yang tersembunyi. Tapi kita nasihatkan, jangan sekali-kali kamu berbuat sikap yang nifak, yang berpura-pura sebegitu, kerana orang Islam Ahli Sunnah wal Jamaah insya-Allah mereka menjauhi nifak daripada perkataan dan juga perbuatan mereka. Berbeza dengan firqah yang luar dari Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka pasti akan ada sikap berpura-pura, walaupun bukan Syiah sekalipun. Kalau Syiah memang dia ada ajaran namanya taqiyah, tapi selain daripada Syiah pun, sama ada mereka akui atau tidak akui, mereka ada elemen taqiyah. Jadi kamu masing-masing, maksud saya juga masing-masing, kita muhasabah diri kita, adakah kita ni ada sikap berpura-pura, bertaqiyah demikian, maka kita kena cepat-cepat kembali kepada jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab saya pernah ditanya tentang satu orang tokoh, kata orang yang bertanya, Ustaz, dia ni sebenarnya Ahli Sunnah ke Wahabi? Saya kata kalau ikut pegangan dia tu, fatwa-fatwa dia tu sama macam Wahabi lah. Boleh jadi tak Ustaz, dia sebenarnya Ahli Sunnah tapi dia taqiyah, maknanya dia berlakon macam dia tu Wahabi? Tak mungkin. Tak mungkin Ahli Sunnah bertaqiyah. Yang bertaqiyah itu golongan di luar daripada Ahli Sunnah. Jadi kalau dia memang Ahli Sunnah, tak mungkin dia akan bertaqiyah sebagai Wahabi. Tapi kalau Wahabi bertaqiyah sebagai Ahli Sunnah, itu sangat-sangat possible. Dan bahkan kalau kita ada ketajaman mata hati kita, kita boleh sudah lihat orang-orang yang sedemikian berada di sekeliling kita. Hati-hati. Lebih tegas lagi, Al-Imam As-Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, yang terkenal dengan kitab yang sangat barakah, An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman, yang mana menyandang gelar Lisanul Alawiyin, juru bicara kepada keturunan Nabi SAW daripada marga Alawi. Sebab kan keturunan Nabi SAW ni ada jalur-jalur, daripada jalur Alawi, bukan Syiah yang dikatakan Syiah Alawiyah di Suria tu, itu bukan. Ini keturunan Nabi SAW, nisbahnya adalah Alawi. Tokoh yang sangat masyhur sehingga digelar dia sebagai Lisanul Alawiyin, juru bicara kepada golongan Alawi, iaitu Al-Imam As-Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala berkata, wa alaika bitahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyati wa hiyal ma'rufatu min baini sairil firaqil islamiyyati bi ahli sunnati wal jamaah wa humul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Kamu hendaklah memperbaiki dan meluruskan akidah kamu. Sebab memang kita dituntut memperbaiki, memperelokkan ibadah. Tetapi kalau akidah rosak, ibadahnya rajin pun tidak bermakna. Maka yang paling asas, kita baiki dan elokkan akidah kita terlebih dahulu, sesuai dengan jalan yang dilalui oleh golongan yang selamat, Al-Firqatun Najiyah. Siapa? Iaitu golongan yang memang dikenali di antara semua aliran-aliran Islam dengan nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah, dari dahulu lagi telah dikenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari dahulu lagi. Sedangkan golongan Wahabi yang sekarang ini cuba nak merampas title Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka memang tidak diakui oleh golongan di luar daripada mereka. Kalau Syiah panggil mereka Sunni, Mu'tazilah panggil mereka Sunni, Khawarij merujuk kepada mereka sebagai Sunni. Tetapi hanyakan Wahabi ini dia saja yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ulama-ulama yang lain daripada mereka tidak melihat mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kerana ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terlepas daripada mereka. Yang ada pada mereka adalah ciri-ciri golongan Khawarij, sebagaimana yang saya pernah bentangkan sebelum ini dan saya berhasrat insya-Allah
sekali dengan saya cuba pagi tadi program jam 11 ataupun 11 lebih tadi, tak berjaya. Saya dah belajar, dah run test jadi, bila nak buat yang actual tak berjaya lagi. Saya akan cuba lagi insya-Allah. Kalau dah boleh nanti akan cantik. Saya buat pembentangan ni, kalau sekarang ni kan nampak muka saya seorang saja. Saya nak, saya itu hanya ada di tepi saja, tapi yang the main screen tu adalah slide yang lebih jelas lagi insya-Allah. Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah, ya. Saya tak malulah untuk bercakap macam itu, kerana bukan itu hasil fikiran saya yang dhaif, tidak, tapi itu adalah hasil kajian para ulama 4 mazhab. Kalau saya boleh kongsikan, pada 17 Januari 2017, saya masih bertugas di IKSIM, di Institut Kajian Strategi Islam Malaysia, dan saya biasanya kalau saya ke office, saya suka pergi awal sebab nak elakkan jam. So better saya sampai awal daripada saya terlambat dan bazirkan masa di atas jalan raya. So dalam pukul 7.30 macam tu saya dah ada di Putrajaya. Kemudian saya dapat panggilan telefon daripada bahagian HR. Dia kata, "Ustaz Engku ada di mana?" Saya kata, "Ada di office." Minta Ustaz Engku pergi ke pejabat mufti, kata dia. Mufti wilayah persekutuan. Kenapa? Oh, kerana Datuk, bos saya lah, ya, Datuk dapat jemputan untuk hadir muzakarah antara Ustaz Dr. Zamihan. Tapi Datuk tersilap, dia pergi ke pejabat mufti yang lama, iaitu di Kuala Lumpur. Kalau orang yang tahu, pejabat mufti wilayah persekutuan yang lama itu berhampiran dengan pejabat TV Al-Hijrah, berhampiran dengan Masjid Negara, di area situ, di belakang pusat Islam, di situ. Jadi bos saya, dia sangkakan masih di sana, dia pergi ke sana, rupanya pejabat mufti dah pindah ke Putrajaya. Jadi saya memang happy lah, saya memang teringin nak pergi, tapi sebab tak dijemput, dia kan program muzakarah tertutup, by invitation, bukan open muzakarah. Maknanya macam kata pepatah Melayu, pucuk dicita ulang mendatang. Alhamdulillah, bos saya pula tersilap alamat, saya pun pergi. Jadi ketika muzakarah itu, masing-masing tokoh utama muzakarah, Ustaz Dr. Zamihan dan juga Mufti Wilayah Persekutuan, Dr. Zulkifli, adalah slot. Kan muzakarah tu dua pihak, dzakara yudzakirukan atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, maknanya daripada dua jihad, dua pihak. Jadi dua pihak akan bercakap. Lalu Ustaz Zamihan membentangkan slide dia, yang tak silap saya muzakarah tu bertajuk memperkasakan pegangan ahli sunnah wal jamaah di Malaysia. Jadi bila bentangkan slide, bila tegur perkara-perkara yang terbukti tidak menguntungkan ahli sunnah wal jamaah, tidak berpandukan kepada panduan ahli sunnah wal jamaah, bagi saya fair lah, is a constructive criticism, kritikan yang boleh dianggap sebagai kritikan yang membina. Jadi ada dua round yang diberikan kepada beliau. Masuk round yang kedua, beliau mempersilakan saya. Dia kata, minta Ustaz Engku lah cakap sikit, kan peluang untuk bercakap. Saya bagi tahulah, kedua-dua tokoh ni memang sahabat saya, kenalan saya. Ustaz Zamihan saya kenal, Dr. Zulkifli juga saya kenal. Maknanya kenal secara peribadi, ya. Dia kenal saya pun kenal dia. Kalau setakat kenal, saya pun kenal Mahyudin. Saya tak perlu tanya Tan Sri Mahyudin siapa. Ada juga orang Malaysia tak kenal siapa Mahyudin. Kalau saya kenal Tan Sri Mahyudin Yassin, orang politik lama, pernah jadi timbalan Perdana Menteri, pernah jadi Perdana Menteri, saya kenal. Tapi kalau tanya Tan Sri Mahyudin, kenal Ustaz Engku tak? Ustaz Engku siapa? Jadi Tan Sri Mahyudin tak kenal saya. Saya boleh cakap, saya kenal Mahyudin tu. Tapi Mahyudin yang tak kenal saya, so no point. Tapi kalau dengan Ustaz Zamihan dan Dr. Zulkifli Al-Bakri, memang saya kenal mereka dan mereka kenal saya. Dan memang saya cakap terus terang, saya sebelum kenal lagi kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri, saya ada hormat, rasa hormat kepada beliau berdasarkan cerita-cerita yang sampai kepada saya tentang ketokohan, tentang keilmuan beliau.
Cuma saya kata bila diberi peluang untuk bercakap begini, saya perlu bercakap secara terus terang lah. Iaitu saya dapati tindakan sahibus samahah, saya kata banyak merugikan jamaah dan menguntungkan Wahabi. Boleh tengoklah apa tu, ada orang upload dalam YouTube, type Muzakarah Ustaz Zamihan atau macam tu lah ya, type Muzakarah Ustaz Zamihan, saya akan keluar. Tapi dia ada 7 siri, saya perasan. Mereka dah pecah-pecahkan daripada 7 siri, orang yang upload tu. Yang saya bercakap tu siri kelima. Siri yang kelima/7 Muzakarah tu. Jadi bila saya bercakap tu Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi, lalu pengerusi Muzakarah Datuk Wan yang sekarang ini menjadi setiausaha politik kepada Menteri Agama, beliau jadi pengerusi Muzakarah pada masa itu. Jadi beliau interject, beliau interrupt mereka. Beliau cakap, jadi kalau ikut Ustaz Engku, Wahabi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya kata bukan ikut saya, bukan ikut saya atau ikut Ustaz Zamihan. Siapa saya, siapa Ustaz Zamihan nak kata orang ini Ahlussunnah wal Jamaah ataupun bukan. Saya kata ini mengikut pandangan ulama 4 mazhab. Lalu saya sebutkan satu persatu, dalam mazhab Hanafi siapa ulamanya, kitab mana, dalam mazhab Maliki siapa ulama dan kitab mana. Mereka yang menetapkan bahawa dalam golongan Khawarij, bukan termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya tak bersetuju ya kalau orang mengatakan Wahabi juga adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sama ada dia tidak faham. Dia ingat Wahabi ni hanya isu baca Yasin, hanya isu kunut subuh. Dia ingat Wahabi ni hanya isu talqin kematian. Bukan. Wahabi, kalau nak tengok, saya bentangkan jam 11 pagi tadi, boleh ikuti, tapi bukan di page saya. Cuba cek nanti di page saya, ada iklan dia, tapi live itu di page lain. Mungkin saya ada kongsikan juga di page saya. Itu saya bentangkan. Sebenarnya perbezaan dia pergi kepada masalah akidah. Jadi bukan isu cabang, tapi isu akidah. Maka perlu kita itu memperelokkan akidah kita ini, meluruskan akidah kita sesuai dengan jalan yang dilalui oleh golongan yang selamat, Al-Firqatun Najiyah, iaitu golongan yang dikenal antara semua aliran Islam dengan nama Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi, walaupun dia cuba nak merampas status Ahlussunnah wal Jamaah, tetap di mata orang yang tahu mereka adalah Wahabi, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya mereka yang berpegang teguh dengan ajaran yang dipegang teguh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang itu tidak berlaku kepada Wahabi. Bahkan kita akan buktikan bahawa Wahabi sebenarnya melanggar sunnah Nabi SAW, melanggar pegangan para sahabat. Bahkan walaupun tidak seteruk Syiah, Syiah memang teruk dengan sahabat. Sahabat dibenci, sahabat dicaci maki, bahkan sahabat dikafirkan oleh Syiah. Wahabi tidak sampai ke peringkat itu, tapi masih ada juga sikap mereka tidak menghormati Nabi apabila mana pegangan sahabat Nabi tidak sesuai dengan kecenderungan mereka. Ada yang Wahabi misalnya marah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kerana pendirian Sayyidina Umar dalam masalah bid'ah. Sayyidina Umar pernah menyebut nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik perkara bid'ah ini dia. Jadi susahlah Wahabi nak kata bid'ah semua sesat. Wahabi cakap pandai ya, kita ikut Nabi, ikut sahabat. Tak ikut pun Sayyidina Umar kata ada bid'ah yang baik. Oh, itu bid'ah dari segi bahasa. Even dari segi bahasa sekalipun, apa yang berlaku adalah masalah salat tarawih. Salat tarawih itu adalah perkara ibadah. Wahabi kata dalam perkara ibadah tidak ada bid'ah hasanah. Sayyidina Umar kata ada. Jadi ini masalah ya dengan mereka. Mereka hanya pandai bercakap, suruh ikut sahabat, tapi kalau fatwa sahabat tak kena dengan mereka. Mereka bahkan membangkang kepada sahabat. Dalam kes istighasah, al-istighasul bil mayyit, meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia, memang Wahabi kata syirik. Syirkun akbar mukhrijun anil millah. Syirik yang besar yang menyebabkan orang itu terkeluar dari Islam. Padahal itu diamalkan oleh para sahabat, dicatat oleh Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari.
Boleh pula tokoh Wahabi buat satu ta'liq, nota kaki, dia mengatakan ma fa'ala hadzal rajulu batilun wa wasilatun ila syirki. Apa yang dibuat oleh lelaki ini. Lelaki ini siapa? Sahabat Nabi. Dalam riwayat lain dikatakan bernama Sayyidina Bilal ibn Al-Haris Al-Muzani. Yang penting sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Boleh pula Wahabi kata benda yang dibuat oleh sahabat Nabi ni benda yang batil dan jalan menuju kepada kesyirikan. Jadi kalau kita faham macam tu, tak kecil hati sangatlah Wahabi kata kita musyrik. Wahabi kata kita penyembah. Nabi juga tidak terselamat daripada ketajaman, kejelekan lidah Wahabi mengatakan sahabat melakukan perkara yang membawa kepada syirik. Jadi kalau umpama kita diperli, dituduh, dikondem oleh Wahabi, biasalah tu. Sahabat Nabi pun kena, nak kata macam mana. Jadi beberapa huraian di atas menyimpulkan bahawa Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat dari sekalian golongan yang ada dalam Islam adalah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah golongan yang berpegang teguh dengan ajaran yang dipegang teguh oleh Nabi SAW dan oleh para sahabatnya. Jadi insya-Allah malam besok kita akan lagi zoom in lagi, fokus lagi secara lebih khusus untuk menjawab soalan di muka surat 45, siapa Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan terpedaya dengan Ahli Sunnah wal Jamaah yang palsu, walaupun dia pakai serban, walaupun dia sangkut walaupun dia sangkut rida atas bahu dia, walaupun dia baca kitab tasawuf penawar bagi hati, dia baca kitab tasawuf al-hikam, tapi ada ciri-ciri yang luar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, jangan terpedaya, jangan ikut orang sebegini, kerana akan membawa kita na'udzubillah tergelincir daripada landasan Al-Firqatun Najiyah. Nas'alullaha afiyata hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.